Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni adalah video kedua untuk saya buat sharing tentang benda yang basic juga sebab kita sama-sama nak belajar. So kali ni kita nak buat cerita tentang moving average. Dan apa itu moving average? Moving average ni kalau korang ingat, kalau average yang kalau kita belajar average ni kita macam mean kan, kita tambah bahagi berapa. So begitulah juga dia dengan maksud indicators moving average ni. Contohnya kita ada analisis, kita ada 30 hari dan kita ada data untuk setiap hari tu. Kita nak jadikan dia 5 hari setiap data. So kita ambil lah 30 bagi 5, so ada 6. So nanti dalam graf ada 6 dot lah. Maknanya setiap satu dot tu mewakili 5 hari. Begitulah moving average juga. Moving average ni dia boleh jadi 5, 10, 20, 30, 50, 200, 100. Itu yang biasa yang kita guna. Dan moving average juga biasanya kita guna untuk detect sama ada counter tu uptrend ataupun downtrend. So makin kecil kita punya values untuk moving average tu, makin sensitif lah dia dekat price change. So makin kita maksimumkan, let's say contoh kita letak moving average 200, maksudnya kita nak detect counter tu untuk long term. Yes, yang itulah yang kita nak fokus malam ni. Kita akan detect, kita akan belajar moving average ni. Alright, okay. Satu lagi, moving average ni bukan sekadar boleh detect uptrend, boleh detect downtrend. Dia juga boleh membantu kita, dia bukanlah 100%, dia hanya boleh membantu kita untuk detect bila ada bullish crossover. Okay, contohnya kita ada dua moving average MA. Saya panggil MA untuk next time. So bila short term move MA cross above long term MA, ia menunjukkan dia tengah bullish. And vice versa juga untuk bearish. Okay, so faham? Yang ni kalau tak faham tak apa, kita akan tengok contoh ya. So malam ni kita akan start dengan contoh. Okay, jom kita buka KLSE screener kita macam biasa. KLSE screener ni saya dah register kan, korang faham kan? Okay, yang ni pun saya dah bagi tahu dalam video sebelum ni. Jadi jom kita start dengan, okay, sebelum saya start, saya nak beritahu lagi kan, moving average ni sebenarnya bagus juga untuk detect long term. Sebab ada setengah orang bagi tahu, kan ada, sebab sekarang kan tengah hot isu saham ni kan. So kalau tak semestinya, kalau korang beli 10 tahun lepas saham tu akan naik. Tak semestinya, walaupun time tu dia memang counter yang sangat bagus apa ke tak. Dan let's say korang beli 10 tahun lepas, korang pun tinggal, and then tiba-tiba korang teringat. Lepas tu korang ingat ke, oh mungkin untung lah, kalau tak banyak pun untung juga sikit kan. Tak, saham ni berbeza dengan fund. Fund ni dia ada banyak-banyak saham dalam tu. So kalau saham tu ada 2-3 yang tiba-tiba jatuh dalam masa 10 tahun, saham yang lain akan backup. So that's why fund dengan stock kena berbeza. Bila kita beli stock, walaupun untuk long term, kita kena tengok juga sikit. Takut kita dah rugi time tu. Okay, so apa kata kita ambil industri oil and gas dulu. Kita ambil, okay, Sapura. Sapura macam menarik sikit. Okay, Sapura korang boleh search je macam ni dan kod dia tekan. Yang ni pun saya dah ajar, nak tekan enter ke nak tekan sini. So boleh pergi video sebelum ni. Okay, so kita tekan kat sini technical charting. Alright, okay, saya nak buang dulu yang saya dah buat ni. Okay, okay, jom kita start. Kita tambah ni Sapura. Okay, kita kecilkan dulu. Yang ni saya nak remove dulu kejap. Okay, kita kecilkan lagi. Kita biar dia nampak semua. Sebab kita nak tengok 10 tahun kan. So maknanya kita nak tengok 2010. Apa jadi kalau korang beli saham ni 2010 tahun yang lepas Okay, jom kita tambah indicators. Okay, korang nampak tak? Ada berapa banyak moving average dalam KLSE screener ni kan. Okay, jom kita kira Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 moving average. Yang mana satu kita nak guna ni? Nak guna semua ke? Memang tak lah. So untuk for this session tonight ni, saya akan pilih moving average double. Sebab untuk long term. So bila korang tekan kat situ, dia akan keluar kat sini. Okay,
dia akan keluar 14.21, tapi saya tak nak sebab kita nak tengok untuk long term. So saya akan tekan dekat spanner ni, and then saya akan tukar 50 first period, 200 untuk second, and then saya akan tukar color. Yang ni let's say color hijau. Okay, yang ni color merah, hijau merah. Okay, so sekarang kita tengok. Saya tak nampak full lagi. Okay, sekarang dah nampak full. Saya suka daily lantak lah kan, tak apa. Okay, so kalau korang tengok kat sini, okay, kita tengok kat sini kan 10 tahun lepas. Let's say kita ambil Januari 2010 lah. Januari 2010. Tengok kat bawah ni So Januari 2010 saham dia lebih kurang RM1.20 lah, macam tu, lebih kurang RM1.20. So RM1.20. Lepas tu korang tengok dia pun ni okay, pada 2010 dia RM1.20 kan. So korang tengok lebih kurang RM1.20. Okay, kita tambah line, kita tambah horizontal line. RM1.20, kita ambil lebih-lebih kurang lah. Ni March dah Februari. Okay, kita ambil RM1.20. Okay, RM1.20 untuk Januari 2010. And then korang boleh tengok sekarang harga dia berapa? 0.112 sen. So korang rugi berapa ni? Lebih kurang 80%. Kan? Okay, so sekarang kita pun tengok semua ni. Okay, sekejap ni saya nak tukar colour. Saya nak tukar colour biru je, biru budak. Okay, alright. Okay, lepas tu kalau korang tengok dia naik ni kan pada awal 2014 ni dia dah naik sampai ke puncak. Maksudnya dia lebih kurang lebih kurang RM4.80 kan, RM4.80 ni. And then lepas tu dia start drop kan, dia start drop kat situ. So kalau korang tengok kat sini, dia naik, tapi macam okay, ni dia bagi hint kat sini. Dia bagi hint, bukan dia bagi hint. Okay, jap. Okay, yang moving average hijau ni 50 kan, MA50. Yang merah adalah 200. So maksudnya apa? So bila dia dua-dua ni dia tunjuk incline punya, makna saham tu tengah meningkat. Tapi let's say kalau time dekat bahagian ni, korang perasan sini hijau menurun tapi merah masih for long term. Merah ni MA200 So merah masih ni, jadi dia masih okey lah. Kalau kau nak jual boleh, kalau nak ni tak apa, sebab dua-dua salah satu masih meningkat. Alright, maknanya dia naik balik sehinggalah dia ada crossover ni. Crossover ni lah kita panggil, yang ni crossover ni adalah crossover bearish. Maksudnya MA200 crossover ke atas MA50. So bila dia macam tu dia bearish, tu adalah tanda sell signal untuk kita. And then korang tengok lepas dia drop tu, dua-dua memang drop. Merah drop, and ni drop. Walaupun hijau ni naik, ini pun drop. Sama dengan dia terbalik, memang time ni dia tengah drop. And then dia ada crossover balik. Tak, crossover dia naik sekejap, lepas tu dia ada crossover, dia pun drop balik. So dari sinilah korang boleh tengok yang bukan semua saham yang kita beli dulu, kalau kita tak detect, dia akan untung dalam masa 10 tahun. Sebab dia ni adalah saham, dia bukan fund. Fund ni adalah collective of stock. So jadi kalau korang kena detect lah saham tu berapa banyak, berapa tahun korang. Ada setengah orang cakap long term tu 3 tahun dah long term. Ada setengah orang 5 tahun. Ada setengah orang 10 tahun. So kita kena identify kita punya long term ke short term kita kan. Alright, okay, jom kita ambil contoh yang kedua. Oil and gas. Jom kita, korang nak saham apa? Okay, kita cari saham yang mahal lah. Sebab confirm lah bila saham tu mahal, biasa dia payah nak jatuh sikit kan. Itu adalah mindset kita kan. So jom kita try saham yang memang mahal lah. Okay, kita cuba saham food and beverage. Kita guna, okay, Nestle.
Nestle. Okay, tekan. Alright, kita ambil vertical line, horizontal line. Kita check Januari 2010. Januari 2010 saham dia lebih kurang, kita ambil 30 lebih kurang, kita ambil Januari, bukan RM33 lah, RM32. Okey, RM32 Okey, sekarang harga dia RM134. So RM134, RM32, RM30, RM60, RM90, RM90, RM120. So lebih kurang 300% lebih korang naik kalau korang jual sekarang. Okey, saham ni nasib baik sebab memang dia naik. So kalau korang tunggu 10 tahun pun korang masih untung. Untung walaupun dia ada buat drop sikit kan. Dia tengah menurun sekarang ni sikit. Kalau kita tengok kat sini dia tengah menurun. Tapi let's say 10 tahun tu kan, korang tengok. Jom kita besarkan sikit yang ni. Okey, ni 10 tahun Januari. Okey, kita buat vertical line. Vertical line Januari 10. Okey, contoh kita start kat situ So sekarang tengok, hijau dan merah ni dua-dua tengah naik. And then dia buat crossover. Lepas tu dia buat crossover balik pula, dia naik. Lepas tu dia berliga-liga naik. Maknanya dia masih ada salah satu tu masih meningkat all the time. Maknanya yang ni turun, yang ni tetap meningkat, yang hijau ni. And then pada ni bila ni? Okay, pada kita ambil cross line. Okay, pada April 2017 dia ada buat crossover. Yang ni, yang merah ni crossover ke atas hijau. Okay, so kalau korang tengok yang ni bila dia crossover ni MA200 crossover MA50, tu adalah salah satu standard buy signal. And then bila dia buat ni, kalau korang beli time ni pun okey, tapi tak apa sebab banyak beza dah, ni pun dah naik banyak dalam 7 tahun. So yang ni buy signal and then dua-dua naik. So yang ni macam tu lah, dua-dua naik bagus lah. Kalau salah satu turun naik pun masih okey. Dia macam tu lah bagi signal. And then sekarang je dia makin menurun. So kalau korang nak sell time RM161 pun memang dah banyak untung. That's why kita tak boleh tinggal saja. Kita kena check juga sebab dia sahih. Kena ingat, korang kena ingat zaman dulu ni RM32 untuk satu unit. Kalau satu lot RM3,200. So hanya orang yang kaya raya je lah yang biasa mampu beli saham macam ni. Okay, jom kita ambil contoh seterusnya. Okay, contoh apa yang korang nak? Sebelum saya lupa, dia ada juga dia punya, dia tak semestinya selalu betul. Apa salah satu cons dia adalah, okey, kita pergi kat Sapura balik. Sapura. Okey, korang tengok dia ada buat macam, dia ada error dia juga. Dia ada error dia. Okey, korang tengok Okay, korang tengok. Okay, ni bearish crossover. Sepatutnya dia buat time sini, tapi dia buat dah lambat. So korang pun kalau korang time sini nak jual, dah lambat lah sikit. So tu adalah dia punya cons jugalah. Dia tak selalunya tepat, tapi kita boleh tahu long term, kita boleh tahu oh bila ada crossover tu adalah sell atau buy signal. Okay, faham? Okay. So dua contoh je lah saya bagi untuk malam ni. So korang bolehlah check sama ada saham yang korang beli ni korang rasa boleh target untuk berapa tahun. So janganlah membabi buta kita just beli sebab kita rasa ataupun orang cakap ataupun apa pun. Kita cubalah tengok sendiri, cuba faham. Guna je moving average double ni, guna 50-200. Sangat basic untuk sebelum kita labur duit kita tu kat mana. And then satu lagi saya nak remind, stock berbeza dengan fund. Bila stock macam Sapura tadi, bila dia jatuh dalam masa 10 tahun tu dia rugi. Walaupun dia pernah untung, dia rugi. Dan tak ada orang boleh backup. Kalau fund, walaupun stok tu rugi, dia akan di backup oleh fund lain yang untung. Okay, terima kasih untuk malam ni. Kalau korang rasa video ni berguna, bolehlah like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. Okay, thank you. Kita jumpa lagi untuk next video.